Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sedang berada dalam hari-hari yang cukup bermakna. Kita berada pada hari-hari yang amalan kebaikan itu, amal ibadah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi mereka yang sedar, bagi mereka yang tahu tentang kelebihan beramal, tentang kelebihan beribadah di dalam 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah. Dan 3 hari lagi kita akan sampai 10 Zulhijjah, atau kita panggil sebagai Hari Raya Korban, yang mana pada hari itu seluruh umat Islam akan menyambut satu perayaan yang dipanggil sebagai Idul Adha. Satu perayaan yang cukup besar, satu perayaan yang cukup agung bagi umat Islam. Dan juga kita sangat cemburu bagi sebahagian daripada orang Islam yang terlibat dengan ibadah yang dilakukan pada hari tersebut, iaitulah sembelihan korban. Maka perbincangan yang kita akan kongsikan pada malam ini iaitulah berkaitan dengan 2 ibadah yang hanya boleh dilakukan pada bulan ini dan pada waktu-waktunya sahaja, bagi mereka yang tidak dapat sama-sama melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Apakah 2 ibadah yang tidak harus bagi umat Islam melepaskan peluang untuk melakukannya? Yang pertamanya adalah berpuasa pada hari Arafah, dan yang keduanya melakukan ibadah korban. Yang mana kedua-dua ibadah ini cukup besar pahalanya, cukup besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita tahu. Saban tahun kita diingatkan dan kita sedar dan kita yakin memang besar ganjaran bagi orang yang melakukan ibadah korban, dan bagi mereka yang melakukan ibadah berpuasa pada hari Arafah yang jatuh pada hari Isnin nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang pertamanya ibadah korban. Saya ingin kongsikan satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan orang yang melakukan ibadah korban. Maksudnya, kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah korban. Jadi Rasulullah kata tidak ada amalan yang lebih baik yang dilakukan oleh anak Adam daripada orang yang melakukan ibadah korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan juga bulu dan kukunya. Sesungguhnya darah itu akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke muka bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi jelas dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang begitu besar fadilat dan ganjaran yang Allah akan berikan, jaminan daripada Allah kepada orang-orang yang melakukan ibadah korban.
Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan bahawa barang siapa yang mampu untuk melakukan ibadah korban tapi dia tak buat. Dia mampu, dia ada duit tapi dia tak nak buat. Maka kata Nabi SAW, janganlah dia mendekati tempat sembahyang kami ini. Jadi Nabi dalam hadis ini menyebutkan tentang salahnya, walaupun tidaklah sampai kepada haram, walaupun sebagian ulama mengatakan wajib untuk melakukan ibadah korban. Tetapi dalam hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan Nabi sangat-sangat menyarankan untuk kita melakukan ibadah korban, yang mana ganjaran dan pahalanya cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Dan dalam hadis menceritakan tentang pula 9 Zulhijjah, iaitulah satu ibadah yang lain yang dipanggil puasa pada Arafah. Saya sebutkan ini dulu, ini perbincangan kita berkaitan dengan ibadah korban, dan juga yang keduanya adalah ibadah berpuasa pada hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Kata Nabi SAW, berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga tahun sesudahnya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang kelebihan orang yang berpuasa pada hari Arafah, iaitulah Allah ampunkan dosanya setahun yang akan datang, dan Allah ampunkan dosanya pada setahun yang telah berlalu. Jadi 2 tahun Allah ampunkan dosa bagi orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah ataupun pada hari Arafah. Apa fadilat dia? Apa kelebihan dia? Apa jaminan daripada Allah? Setahun akan datang dan setahun yang lalu Allah ampunkan dosanya. 2 tahun Allah akan ampunkan dosa dia. Jadi tuan-tuan, jangan faham pula bila jangan faham pula bila Nabi sebut Allah ampunkan dosa. Tak apalah, kita dah puasa dah sehari-hari tu, setahun yang lalu 360 hari Allah dah ampunkan dosa, setahun akan datang pun Allah ampunkan dosa, jom kita buat maksiat. Tidak begitu. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya, yang dimaksudkan dengan Allah ampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Allah akan berikan taufik kepadanya untuk yang pertamanya dia melakukan amalan yang baik. Dalam sepanjang 2 tahun ini Allah bantu dia untuk dia melakukan ibadah dan melakukan amalan-amalan yang soleh. Dan yang keduanya, Allah bantu dia untuk sentiasa dia minta ampun kepada Allah kalau dia ada salah. Allah bantu dia untuk itu. Sebab seseorang yang melakukan ibadah, siapa yang bantu? Allah Subhanahu wa taala yang bantu. Tuan-tuan dapat solat, siapa yang bantu? Allah yang bantu. Kita sedekah, siapa yang bantu? Allah yang bantu. Kalau Allah tak bantu, tidak menimbulkan rasa ingin bersedekah, mana mungkin kita boleh bersedekah? Jadi kehendak melakukan ibadah itu Allah yang bagi. Jadi dalam tempoh 2 tahun itu Allah berikan kehendak itu kepada kita. Kita suka untuk melakukan amalan yang baik, kita suka untuk beribadah. Dalam tempoh 2 tahun itu, hanya puasa pada 9 Zulhijjah, pada hari Arafah, Allah bantu kita untuk kita banyakkan amalan. Allah ringankan kaki untuk kita melangkah ke masjid. Allah ringankan lidah kita untuk zikrullah. Allah ringankan mata kita untuk melihat Quran. Allah ringankan hati kita untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Dan Allah bantu kita juga di saat kita terlepas dan kita terlalai, maka kita melakukan dosa, Allah bantu kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita puasa pada hari Arafah, Allah bantu kita untuk itu. Jadi secara tidak langsung di situ sebenarnya Allah mengampunkan dosa kita. Bermakna bila kita buat salah, kita Allah ingatkan cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat istighfar. Kita pun istighfar, kita pun menangis, munajat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kelebihan bagi orang yang melakukan ibadah
berpuasa pada hari Arafah. Tuan-tuan sekalian, kita puasa tak lama pun, kan? Kita start tahan, tak makan, tak minum. Start daripada pukul 6 sampailah pukul 7.30. Tak lama kita berpuasa. Tetapi kelebihan, bantuan, ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita, itu yang kita nak sebenarnya, tuan-tuan sekalian, kan? Kita tengok macam mana lah dia ni boleh baca Quran, subhanallah, sehari boleh habis satu muka surat, kan? Sehari dia boleh habis sehari dia boleh habis satu juzuk Al-Quran. Macam mana ya Allah, aku nak buat, tapi bila kita buka Quran je kita mengantuk. Jadi kenapa macam tu? Kerana Allah tak bantu kita, tapi Allah bantu dia. Jadi kita nak Allah bantu kita. Maka tuan-puan sekalian, kalau kita punya satu perancangan yang baik, 1423 Hijrah, aku nak jadi orang yang kuat ibadah, aku nak jadi hamba Allah yang saleh, supaya aku mati dalam keadaan orang yang beriman, supaya aku mati dalam keadaan amalan yang telah banyak. Jadi apa yang kita perlu buat pada akhir tahun 1422 Hijrah ini, iaitulah kita perlu berpuasa pada hari Arafah. Kalau tuan-tuan kita lakukan yang ini, insya-Allah tahun akan datang Allah bantu kita. Tak apalah, nanti bila buka bila habis PKP, masjid dah boleh buka, nanti boleh sembahyang kat masjid. Aku nak sembahyang hari-hari kat masjid umpamanya. Kita nak yang itu. Maka di antara cara nak berjaya dalam impian dan hasrat dan niat kita tadi itu, kita puasalah pada hari Arafah. Kita puasalah nanti pada hari Isnin, tuan-tuan sekalian. Jadi saya mengharapkan siapa yang melihat dan mendengar video ini, sama-samalah kita puasa pada hari Arafah. Bukan untuk orang lain keuntungannya, untuk kita pahala yang besar Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan bayangkan kalau seandainya kita meninggal setelah kita melakukan amalan-amalan yang baik, setelah Allah bantu kita disebabkan puasa kita pada hari Arafah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita betul-betul nak jadi hamba Allah yang baik, kalau kita betul-betul nak jadi orang yang disukai oleh orang ramai kerana kita suka membantu orang lain, kita nak menghilangkan hasad dengki, kita nak menghilangkan penyakit riak, kita nak menghilangkan penyakit sombong, nak menghilangkan penyakit-penyakit sifat mazmumah ini, nak menghadirkan sifat-sifat mahmudah ini, cubalah dengan cara kita berpuasa pada hari Arafah. Kerana hari Arafah Allah ampunkan dosa 2 tahun, bermakna Allah bantu kita nak jadi orang yang baik. Allah bantu kita supaya jadi manusia yang dosanya diampunkan oleh Allah sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa ganjaran dan pemberian Allah yang lebih baik daripada ini? Apa ganjaran, apa pemberian, apa kurniaan Allah yang lebih baik daripada Allah kurniakan kepada kita rasa ingin beribadah kepada Allah, rasa ingin menjadi orang yang baik, rasa suka dengan kebaikan, rasa benci dengan maksiat, rasa suka dengan ibadah, rasa benci dengan maksiat. Apa ganjaran dan fadilat dan pemberian yang lebih besar daripada apa yang kita sebutkan tadi? Maka untuk mendapatkan apa yang kita sebutkan tadi, nak mendapatkan bantuan daripada Allah supaya kita jadi orang yang baik, tuan-puan, walaupun badan kita besar, walaupun badan kita katang, orang belah-belah pantai timur katakan katang badan sado, boleh angkat 100 kilo belah kanan, 100 kilo belah kiri, tapi kain selimut yang beratnya kurang daripada 300 gram kita tak mampu angkat. Sebab apa? Allah tak bantu. Tapi kalau seandainya dengan puasa yang kita lakukan, InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk melakukan ibadah dan meninggalkan maksiat. Jadi kalau betul kita nak jadi orang yang baik, kalau betul kita cintakan Allah, kalau kita betul-betul nak masuk dalam syurga, kalau kita betul-betul tak nak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, amalkan puasa pada hari Arafah. Saya sebut sekali lagi, kerana puasa pada hari Arafah, kata Nabi SAW, 2 tahun ini Allah ampunkan dosa dia. Maknanya dalam 2 tahun ini Allah jaga dia, Allah bantu dia supaya sentiasa dia beringat dengan maksiat yang dilakukan, segera bertaubat kepada Allah. Supaya Allah bantu kita untuk apa? Supaya kita sentiasa melakukan ibadah dan amalan-amalan yang baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kelebihan yang besar sebenarnya. Cukup dengan hadis yang ini kita rasa termotivasi,
kita rasa bersemangat untuk kita berpuasa pada hari Arafah yang kita tak perlu bayar dengan RM1 pun, tetapi apa yang Allah akan berikan atas puasa kita dalam tempoh hanya beberapa jam, ganjaran yang cukup lumayan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kelebihan bagi orang-orang yang melakukan ibadah berpuasa pada hari Arafah. Jadi kalaulah kita tak boleh buat, tuan-puan sekalian, rugi sangatlah kita, kan? Kerana dia tak perlukan modal yang besar pun untuk kita keluarkan, tak keluar duit pun untuk kita berjaya melakukan ibadah puasa ini, insya-Allah. Sehari saja tuan-puan sekalian, 9 Zulhijjah saja pada hari Isnin nanti, kita cubalah sama-sama kita berusaha, kita ajak, kita bangunkan anak isteri ataupun suami kita, rakan-rakan kita ajak, bagi tahu, jom besok kawan-kawan geng, jom besok kita puasa ramai-ramai, jom kita ajak, kita masukkan bagi jawatan kasar masjid, ahli jawatan kasar surau, masukkan dalam grup, jom kita ramai-ramai berpuasa. Moga-moga dengan ibadah yang kita lakukan ini, di samping Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah bantu kita juga, mudah-mudahan dengan puasa kita pada 9 Zulhijjah tahun ini kita buat ramai-ramai, moga-moga Allah angkat segera wabak COVID-19, pandemik yang sedang mengganas ini, Allah angkat segera daripada negara kita supaya kita boleh hidup seperti biasa. Tuan-tuan sekalian, tidak mustahil, kan? Kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana datangnya daripada Allah juga. Allah Subhanahu wa taala lah sebenarnya yang mampu untuk mengangkat salah satu daripada makhluknya yang dipanggil COVID-19 ini, mudah-mudahan. Jadi kita yakinlah kepada Allah, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang penting kita cuba pasang niat betul-betul, hari Isnin aku nak puasa. Isi anak-anak, suami, semua kita jom kita bawa akhir puasa. Macam mana ramainya orang Islam puasa pada bulan Ramadan 1 bulan. Kita cuba ajak, kita challenge diri kita, 9 Zulhijjah pada hari Isnin, pada hari Arafah, jom kita puasa ramai-ramai. Anak-anak kita jom puasa, suami isteri jom puasa, jiran tetangga jom puasa, kaum kerabat jom puasa. Maka aiblah kalau sehari ini kita tak mampu nak berpuasa. Dalam masa yang sama sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dan suka dengan kita bila mana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita dah habis cerita tentang hari Arafah dan kita berbalik-balik kita cerita pasal korban. Baik, tadi kita dah sebut tentang kelebihan korban dan semua kita tahu, bahkan saban tahun kita diingatkan cerita tentang korban. Kan kita dah cerita, dah tahu dah apa kelebihan korban. Besok binatang korban akan menjadi saksi untuk kita. Nanti besok kan kita banyak kelebihan-kelebihan yang kita dah pendengar setiap tahun. Cumanya, apa penghayatan yang kita boleh hadirkan dalam diri kita supaya ibadah korban yang kita lakukan pada tahun ini bukan hanya sekadar semata-mata kita sembelih korban, tapi di situ ada roh dia, ada satu penjiwaan yang kita dapat di saat kita melakukan ibadah korban pada tahun 1422 Hijrah ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang pertamanya saya nak menyentuh tentang, mungkin, alah ustaz, korban mahal lah ustaz, kalau nak buat di Syria 1100 untuk kambing mahal lah ustaz, tak mampu lah dengan COVID ni, dengan pandemik yang dah setahun lebih ni, duit pun tak apa nak ada dah, kerja pun tak juga kan, kena buang kerja, kena potong sebahagian gaji, perniagaan yang tidak stabil kan. Jadi apa yang perlu kita buat, tuan-tuan sekalian? Ibadah korban ini adalah satu ibadah yang dipanggil sedekah. Satu ibadah korban yang di dalamnya ada sedekah. Kerana kita buat ibadah dan daging kita sedekahkan kepada fakir miskin. Baik, kalau kita tak mampu, katalah memang kita tak ada dah duit, memang tak mampu betul. Kalau mampu tapi tak buat, kata Rasulullah, jangan datang ke tempat ibadah kami ni. Mana Rasulullah suruh kita buat yang mampu. Kalau memang tak mampu dah, kita pun sepanjang COVID, sepanjang pandemik ini, kita pun terima pemberian daripada surau ataupun masjid. Dapat pack makanan tiap bulan kita dapat kan, nak sertai korban memang tak dapat. Jadi macam mana kita buat, tuan-tuan sekalian? Walaupun kita tak ada duit, kita boleh berkorban. Kan, walaupun kita tak boleh menyertai ibadah korban, tak bermakna kita perlu tinggalkan ibadah yang cukup baik diterima oleh Allah dalam tempoh 10 awal Zulhijjah ni. 10 awal Zulhijjah ni Allah cukup suka amalan yang kita lakukan dalam hari-hari tersebut. Jadi kalau kita tak mampu nak menyertai ibadah korban, apa yang kita boleh buat? Kita amalkan, kita buatlah, kita lakukan, memperbanyakkan sedekah.
Kita ada surau kita, surau An-Nur kan, perlukan dana, perlukan bantuan, perlukan infak daripada tuan-puan sekalian untuk meneruskan aktiviti agama, untuk pembangunan, untuk pengurusan masjid dan surau. Kita boleh salurkan berapa banyak, ataupun kita nak salurkan infak dan sedekah kita kepada fakir miskin di tempat yang lain, food bank, surau dan sebagainya, kita boleh bantu. Jadi tidak ada alasan pandemik untuk kita tidak melakukan amalan sedekah. Alamak, kita tak ada duit lah pandemik ini, kita boleh sedekah berapa? Kita boleh sedekah RM50. Tak boleh 50, kita boleh 20. Tak boleh 20, kita boleh 10. Tak boleh juga, kita boleh RM5. Tak boleh juga, kita boleh RM1. Ustaz, memang tak ada langsung. Bukankan RM10, RM1 pun tak mampu nak bagi dah. Memang tak ada langsung. Makan minum pun memang bergantung dengan orang lain. Apa yang kita buat? Maka tetap kita katakan, pandemik jangan jadikan ia sebagai alasan untuk kita tidak mampu bersedekah. Paling-paling tidak, kalau kita tak mampu dengan wang, kita boleh bantu dengan tenaga kita. NGO ataupun pihak surau perlukan bantuan daripada kita, cepat-cepat kita bantu apa yang NGO nak, apa yang orang ramai nak, apa yang serta penduduk nak, apa yang pihak surau nak. Tak boleh juga, tak boleh keluar pasal Covid, mana boleh dekat-dekat Ustaz. Paling-paling tidak, kita jangan jadikan ia alasan, kerana kita ada satu lagi amalan yang tidak ada alasan bagi umat manusia untuk tinggalkan ibadah, beribadah, iaitulah ibadah sedekah dalam 10 hari awal Zulhijjah ini, iaitulah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak sedekah korban tak mampu, nak sedekah infak biasa tak mampu, nak sumbangkan tenaga tak boleh Covid ni. Apa yang kita boleh buat? Kita banyakkan doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ahli qaryah kami ni ya Allah, ada kesian mereka ya Allah, mereka tak ada pekerjaan ya Allah, mereka diuji dengan pandemik yang sangat dahsyat ni ya Allah, perniagaan dia dah makin semakin tenat ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Doakan kepada Allah semoga kawan-kawan kita baik, doakan semoga Allah kuatkan iman dan akidah mereka, kerana kita bimbang dengan keadaan tenat manusia hari ini, tertekan, kita takut. Walaupun dia orang Islam, ada keyakinan dan akidah dia, tapi dalam keadaan susah dan sulit dan sukar ini, dalam keadaan tertekan, takut macam-macam boleh berlaku. Doa kepada Allah untuk mereka, moga-moga Allah jaga, Allah rahmati mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam jadi ibadah korban yang kalau kita tak mampu nak melakukan ibadah korban, maka inilah ibadah-ibadah yang kita boleh lakukan. Jadi maknanya jangan kita tinggalkan dalam 10 hari awal Zulhijjah ini kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak kan, selain daripada doa kita kepada Allah, kita boleh zikir, kita boleh baca Quran kan, kita tak mampu nak menyertai korban, tapi banyak lagi sebenarnya amalan-amalan yang lain yang kita boleh lakukan sebenarnya, semata-mata hanya kita nak mendapatkan redha dan rahmat daripada Allah. Baik, yang terakhirnya, apa yang kita nak kongsikan, yang kita sebutkan awal tadi, apa penghayatan kita. Kita katalah, Ustaz, kita dah ambil dah bahagian korban, saya dah ambil dah di Kemoja Ustaz, saya dah sertai di surau kita Ustaz, saya dah sertai, dah ambil bahagian untuk Syria, dan surau kita juga menganjurkan dengan kerjasama Peduli Insan untuk korban di Syria. Bagi tuan-puan yang berminat nak menyertai, masih ada peluang untuk sama-sama kita sertai korban di Syria. Walaupun harga agak tinggi, tapi sebenarnya tidak, sebab kita punya haiwan yang besar, dan kita niatkan supaya ibadah korban yang kita lakukan ini sampai pahalanya, dan kita sumbangkan daging-daging tersebut kepada pelarian yang mereka sudah diuji oleh Allah hampir 10 tahun ini, insyaAllah. Jadi boleh terus kepada iklan sekilas tuan-puan boleh terus kepada Blue Insan ataupun kepada pihak surau An-Nur yang melakukan dan menganjurkan ibadah korban ini dengan kerjasama Peduli Insan Malaysia, insyaAllah. Baik, apa penghayatan kita? Kita ada lebih kurang 10 minit lagi, insyaAllah, ataupun kurang daripada 10 minit. Apa penghayatan kita buat korban tahun ni? Apa yang paling pasti dan apa yang paling penting, iaitu apa penghayatan bila kita korban ni, kita nak perasaan apa yang ada dalam diri kita. Kalau semata-mata bagi duit korban potong biasa, kemudian habis, kemudian kita makan daging, kita bagi orang, tak, kita tak nak yang itu saja. Tapi kita nak supaya ibadah korban yang kita lakukan pada tahun ini ada penghayatan. Kita nak menjiwai apa yang dipanggil sebagai korban itu. Baik, dalam 10 minit yang terakhir ni tuan-puan sekalian. Baik, ibadah korban ini dia terkait dengan satu buah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sarah dan juga Hajar, dan juga Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Baik.
Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam ibadah korban yang kita lakukan hari ini, kita penghayatan kita cuba kita nampak keluarga Nabi Allah Ibrahim, apa yang Allah berikan kepada mereka sampailah tertubuhnya, kita panggil, sehinggalah munculnya ibadah yang namanya korban. Sebenarnya kita kena faham, dalam ibadah korban yang kita buat hari ini, di sebalik itu ada satu pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim. Bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi juga Sarah isterinya, begitu juga anaknya Ismail, begitu juga isterinya Hajar, begitu juga anaknya Isa. Isa anak kepada Sarah, Ismail anak kepada Hajar. Jadi keluarga ini ada pengorbanan. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan dia yang luar biasa, yang kita tak mampu pun nak lakukan seperti itu, sehingga kan melayakkan Nabi Ibrahim mendapat satu title yang dipanggil Khalilullah. Tuan-tuan sekalian, mana Khalilullah? Kita selalu dengarkan perkataan Ibrahim Khalilullah, Rasulullah, Abu Muhammad Habibullah, kemudian Isa Ruhullah, Musa Kalamullah, kan? Ibrahim Khalilullah. Apa yang dipanggil Khalilullah? Khalilullah itu kekasih Allah. Khalil itu adalah kekasih. Tapi Ustaz, Habib bukan kekasih ke? Ya Habibi, wahai kekasihku. Ya Habibi, ya Maulana, cabut gigi dengan sepana. Jadi Habib kekasih. Betul, Habib pun kekasih, Khalil pun kekasih. Tetapi Khalil dengan Habib, Khalil itu kekasih lebih daripada Habib. Habib memang kekasih, tapi Khalil lebih mendalam kekasihnya, lebih tinggi kekasih daripada Habib. Contoh kita kata, ya Habibi, kita panggil kekasih kita. Tapi kalau kita kata Khalili, kita kasih dia lebih daripada Habib. Jadi Habib tu kita kata kekasih lah. Tapi kalau seseorang itu sampai ke darjat Khalil, dia ni orang yang lebih dicintai daripada seseorang yang dapat title Habib. Baik, kita mungkin tak mampulah macam tu, sebab pengorbanan kita tak sampai macam tu. Tuan-tuan bayang, Nabi Ibrahim alaihissalam bila berkahwin dengan Sarah, Allah tak bagi anak. Sampailah bila dia berkahwin dengan Hajar, umurnya 86 tahun. 86 tahun. Yang menonton ni ada tak yang umur 86 tahun? Kan? 86 tahun umur Nabi Ibrahim alaihissalam baru Allah bagi anak. Siapa anak dia? Anak dia Ismail, anak kepada Hajar. Anak Nabi Ibrahim dengan Hajar. Jadi umur 86 tahun baru Allah bagi anak. Lamanya dia berkahwin dan selalu minta kepada Allah nak anak. Allah bagi anak kepada Nabi Ibrahim di saat umurnya 86 tahun. Tapi lihat, anak yang ditunggu-tunggu sekian lama dapat. Sayang tak sayang? Memang sayang. Tambahan pula anak ini jauh daripada dia. Kan? Nabi Ibrahim duduk di Palestin, duduk di Syam sama dengan isteri pertamanya Sarah. Kan Allah minta supaya bawa Hajar dan Ismail duduk nun jauh dekat Mekah. Kan? Rindu pergi jumpa dengan anak isteri dia. Habis kemudian pergi pula balik semula ke Syam. Rindu yang mendalam kepada isteri dan anaknya Hajar dan Ismail. Pergi pula Ibrahim ke Mekah. Kemudian selesai datang balik ke Syam. Rindu yang mendalam, pergi pula jumpa dengan anak dan isteri dia. Tuan-puan sekalian, kan? Memang dahlah anak tu nak dapat punya makan masa 86 tahun hidup. Kemudian bila Allah dah bagi anak, tinggal jauh pula, kan? Anak kena tinggal jauh, kena duduk jauh-jauh pula. Yang jauh tu pula bukan duduk asrama. Duduk asrama ada orang jaga, makan minum terjaga, duduk di bawah bangunan, ada makan dan minum cukup. Itu pun menangislah kita bila hantar anak sekolah, kan? Walhal kita tahu kalau hantar anak kita di sekolah duduk di asrama, insya-Allah anak kita masa depannya baik, kan? Tak ada siapa yang akan kacau dia. Dia cukup makan, cukup minum, kita bayar iuran. Anak kita waktu makan dia makan, waktu minum dia minum, waktu tidur dia tidur. Jadi tapi Nabi Ibrahim Allah minta tinggalkan anaknya Ismail dan Hajar jauh daripada dia, dan di tempat yang tak ada pun orang tinggal kat situ. Tak ada asrama, tak ada warden, tak ada kawan-kawan, tuan-puan sekalian. Kemudian tak ada bangunan pun dia nak duduk dalam tu. Kemudian tak ada sumber makanan pun. Anak kita hantar asrama yang kita nangis-nangis, akhir tak jadi ambil balik anak daripada sekolah. Ada macam tu, tuan-tuan sekalian, kan? Suami isteri pakat dah hantar anak pergi sekolah ngaji asrama. Lepas sebulan mak ni tak tahan, minta supaya suami dia ambil balik anak duduk sekolah dekat-dekat dengan rumah, kan? Serindu dengan anak, pasal anak sulung, anak satu, anak tunggal.
Tapi Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya tuan-puan bukan di asrama. Dia tinggalkan anaknya bukan di rumah pengasuh. Bukan dia tinggalkan anaknya di tempat yang yang aman. Dia tinggalkan anak dan isterinya menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada dia. Tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber minuman, tidak ada pun orang tinggal di situ. Tuan-puan ingat, kalaulah kita duduk di tempat Ibrahim, anak yang kita lama dah tunggu nak, Allah bagi di hujung usia, kemudian Allah suruh kita tinggalkan jauh macam tu pula, di tempat yang tidak ada orang, di tempat yang kita tak tahu boleh ke dorang hidup macam tu, dengan keadaan tak ada tempat makan, sumber makanan pokok-pokok pun tak ada, kemudian sumber minuman pun tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya Nabi Ibrahim, dan ketika Ibrahim tinggalkan isterinya Hajar dan Ismail, ketika Ibrahim patah balik nak balik ke Syam, apa tanya isteri dia? Apa tanya Hajar? Wahai suamiku, kepada siapakah kamu tinggalkan kami? Maksudnya kamu tinggalkan kami kenapa jauh sangat, tempat yang tak ada orang. Jadi kenapa kamu tinggalkan kami kat sini? Kamu tinggalkan kami dengan siapa? Kat sini tak ada orang pun. Nabi Ibrahim tak boleh nak jawab. Pasal bukan kehendak dia, tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim korbankan kehendak dia nak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir sekali bila Hajar tanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah yang perintahkan kamu tinggalkan isteri kamu dan anak kamu di sini? Apakah ini perintah Allah? Apa kata Ibrahim dengan jawapan yang ringkas? Naam, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan bayangkan, nakkan anak begitu lama, bila Allah bagi anak ditinggal jauh, kan? Isterinya korbankan, tak ikut suami balik sekali. Pasal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tak tahu masa depan, minggu depan macam mana, hanya sikit bekalan makanan yang tinggalkan suami dia, hanya sedikit air yang ditinggalkan suaminya untuk dia dan anaknya tinggal. Tapi kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Hajar, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan abaikan kami. Allah tidak akan sia-siakan kami. Tuan-tuan sekalian, pengorbanan inilah yang perlu hadir dalam diri kita di saat kita melakukan ibadah korban. Kita keluarkan 1,100 untuk korban di Syria. Tuan-tuan sekalian, masih berbaki dalam akaun kita puluhan bahkan ratusan ribu. Kita tinggalkan anak kita jauh di asrama, kita masih ada anak-anak bersama dengan kita. Masih ada orang yang menjaga kebaikan dan menjaga keamanan anak kita. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehinggakan tercetusnya ibadah korban yang kita laksanakan pada hari ini. Maka dengan pengorbanan yang luar biasa itulah layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat title ataupun mendapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini kekasih yang cukup mendalam Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak cukup dengan itu tuan-tuan sekalian. Tidak cukup meninggalkan anak yang jauh daripada pandangan mata dia. Tidak hanya meninggalkan anak di tempat yang tidak ada orang, dengan tempat yang tidak ada sumber makanan dan minuman, sampai satu peringkat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim menurut perintah Allah. Hanya satu tujuan Nabi Ibrahim, apa dia? Nak mendapatkan redha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya inginkan redha Allah, hanya inginkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim sampai peringkat Allah perintahkan, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu, maka dia akan lakukan perbuatan itu. Tuan-tuan bayangkan, kan? Anak yang ditunggu-tunggu 86 tahun akhirnya Allah bagi. Sampai satu peringkat bila anak ni dah membesar, anak ni dah boleh main, dah boleh main badminton dengan ayah dia. Maknanya anak ni dah sampai satu peringkat ayah dia terlalu sayang dan terlalu rindukan kepada anak, kan? Dia baby lain tuan-tuan, baby ni mungkin sebulan baru tinggal dengan dia. Tapi ini dah umur 13 tahun, dah umur sebagai ulama kata 7-8 tahun. Jadi ayah dengan anak ni dah boleh bermain, dah bersuka dia, dah seronok dah. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, sembelih anak kamu. Tuan-tuan, dalam mimpi Allah timbulkan, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu.
Tuan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan Nabi Ibrahim semata-mata nak mendapatkan redha daripada Tuhannya. Pengorbanan Nabi Ibrahim semata-mata nak dapat kasih sayang daripada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala sanggup melaksanakan perintah Allah, sembelih anak kesayangan, anak yang ditunggu-tunggu selama ni. Tuan-puan sekalian, kalau seandainya datang dalam mimpi kita pada malam ni, kita tidur, wahai Amir bin Kamarudin, kan? Wahai Azmin bin Ali contohnya, sembelihlah anak kamu. Tuan-puan, kita nak ke sembelih anak kita? Dalam tidur kita malam ni tiba-tiba datang satu perintah, sembelih anak kau. Anak yang tunggal ataupun anak kau ada 7 orang, sembelih 2 orang. Kita buat tak tuan-tuan sekalian? Jangan buat. Kerana mimpi kita bukan wahyu. Mimpi para nabi ni wahyu. Mimpi para nabi ni Allah punya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mimpi kita bukan wahyu. Kalau datang perintah, datang suruh sembelih anak malam ni tidur, jangan buat gila tuan-puan sekalian, kan? Kerana itu daripada syaitan. Habis ustaz cerita malam ni pasal malam tadi pasal korban, besok ambil pisau sembelih anak. Jangan. Jadi jangan dibuat gila macam tu. Jadi mimpi kita bukan wahyu, tapi mimpi para anbiya wahyu. Cuma kita nak sebutkan bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai ke peringkat nak sembelih anak pun. Bila sampai peringkat Allah suruh sembelih anak pun, dia nak buat juga. Kenapa? Satu, kerana nak Allah redha dengan dia. Satu, kerana dia nak Allah sayangkan dia. Begitu juga kita tuan-tuan sekalian, kan? Kalau kita nak Allah sayangkan kita, Allah tak suruh pun, kita tak perlu pun sembelih anak. Allah tak suruhkan kita macam tu. Hanya Allah suruh kita lakukan ibadah korban. Berapa kita keluarkan? RM750. Kita keluarkan 1,100. Pihak surau tadi saya sebutkan menganjurkan ibadah korban di syariah. Kita kongsikan rezeki bersama dengan pelarian syariah. 1,100 kita keluarkan. Kita tak miskin tuan-tuan sekalian. Bahkan syukur dengan nikmat. Di antara bentuk syukur dengan nikmat itu, kita kongsikan rezeki dengan orang lain. Syukur dengan nikmat ini ada 2 kebaikan tahu kita dapat. Apa dia? Yang pertamanya, Allah kekalkan nikmat itu dengan kita. Kalau kita keluarkan sebahagian daripada rezeki, Allah kekalkan kekayaan kita. Dan yang keduanya, dengan syukur nikmat tadi itu ibarat kita memancing rezeki, iaitulah menambahkan rezeki. Tuan-tuan keluarkan RM1,100, tuan-tuan tak miskin. Allah kekalkan rezeki yang ada dan Allah tambah pula jaminan janji daripada Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kamu akan ditambah lagi rezeki-rezeki kamu. Bagaimana bentuk syukur? Antaranya kongsikan rezeki dengan fuqara wal masakin. Kongsikan rezeki dengan orang-orang yang susah. Kongsi rezeki dengan pelarian syariah yang berada di kem-kem pelarian syariah di Lubnan, yang berada di utara Syria, yang pernah saya buat satu perkongsian di surau kita, di surau An-Nur Session 20, kita ceritakan bagaimana kesusahan, bagaimana kesulitan, bagaimana kesukaran hidup menjadi pelarian hampir 10 tahun. Tak pernah kita terbayang sesusah itu, tapi mereka berhadapan dengan kesukaran dan kesusahan itu. Tuan-puan, dengan gaji RM200, dengan gaji RM100 satu bulan, nak makan agak-agak cukup tak dengan RM100? Nak bayar sewa tanah, nak bayar duit api segala macam, tak mampu pun. Nak beli daging jauh sekali, setahun sekali belum tentu diorang boleh makan daging. Tapi tergamakkah kita setahun sekali mereka tak makan daging? Tergamakkah kita biarkan mereka dalam tempoh 365 hari mereka tidak merasa keenakan daging? Sampai ada sahabat-sahabat kita di sana sebut, sampai ada sebahagian daripada mereka pelarian ini tak tahu macam mana rasa daging dan rasa nikmatnya daging. Allahu Akbar. Jadi kita jangan biarkan mereka seperti itu. Tanggungjawab kita sebagai umat Islam, kita keluarkan satu bahagian kambing 1,100, satu bahagian lembu besar tuan-tuan sekalian 1,250. Allah tak miskinkan kita. Bahkan kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah rezeki kamu. Yakinlah kepada Allah dengan pandemik yang mungkin mengganggu sebahagian kewangan kita, dengan kita kongsikan rezeki dengan fakir dan miskin, kongsikan rezeki
rezeki dengan orang-orang yang susah. Kongsikan rezeki dengan pelarian syariah. Allah, yakinlah Allah akan tambahkan rezeki kita, rezeki kewangan kita, rezeki kesihatan kita, dan rezeki-rezeki yang lain. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengorbanan yang kita lakukan pada bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah pada tahun ini 1422. Jadi penghayatan ini yang kita perlu ada. Pengorbanan yang kita lakukan, kita keluarkan 1,100, kita dapat daging, mungkin kalau kita buat dengan surau bagi sikit lah dalam 3-4 kilo. Yang lain kita infakkan kepada orang-orang yang susah. Korbankan duit kita. Kan ada yang ambil 1 ekor lembu, ada yang ambil 2 ekor lembu, ada yang ambil 1 ekor unta. Subhanallah, kita sangat cemburu, ya Allah. Dia boleh korbankan sebanyak 8,750 untuk 1 ekor lembu, tapi dia yakin bahawa dengan apa yang dilakukan itu pengorbanan dia yang sebenarnya tak mampu pun nak melebihi pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Mudah-mudahan penghayatan ini, pengorbanan Nabi Ibrahim ada dalam diri kita, supaya bila kita melakukan ibadah korban tahun ini, kita menjiwai ibadah kita pada tahun ini, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kelebihan tentang ibadah korban dan juga ibadah berpuasa pada 9 Zulhijjah ataupun berpuasa pada hari Arafah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah berikan kekuatan kita untuk kita terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hari-hari yang berbaki dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan dan pengajian kita pada malam ini, insya-Allah. Semoga kita bertemu di lain pertemuan di masa yang akan datang. Kita doa kepada Allah banyak-banyak, kita doakan kepada Allah ramai-ramai kita pada malam ni. Moga-moga Allah angkat segera wabak pandemik yang ada pada negara kita pada kali ini. Allah angkat dengan sesegera yang mungkin. Dan cubalah sekali lagi saya menyeru kepada teman-teman yang bersama-sama dengan kita pada malam ni, cuba kita usahakan, kita bangun, kita sahur dan kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ajak saudara-saudari kita, ajak teman-teman kita, ajak anak-anak kita untuk kita melakukan puasa pada hari yang cukup istimewa, iaitulah pada 9 Zulhijjah yang jatuh pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita akan lakukan ini diberkati dan diberikan ganjaran yang baik oleh Allah. Dan di samping itu Allah mengangkat COVID ataupun Allah mengangkat wabak yang sedang melanda negara kita khusus ni, insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi semoga kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pada bulan akan datang kita bertemu di surau kita. Rindu dah lama dah tak pergi surau An-Nur Seksyen 20. Rindu dengan tuan-puan jemaah Ali Qaryah Surau An-Nur. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kesempatan untuk kita bertemu pada siaran ataupun pertemuan kita pada bulan akan datang di Surau An-Nur, insya-Allah. Mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.